Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat dan sentiasa ikut SOP COVID-19 sebab sekarang pun kita tahu jumlah kes makin meningkat. So bila keluar tu pakai mask, pakai hand sanitizer dan ikut jarak yang selamat. Okey. Jadi hari ni saya nak cerita apa yang saya buat bila saya nak mulakan proses turunkan berat badan saya. Kalau yang tengok dekat Facebook saya, berat badan saya pernah cecah 86 kg. Itu dah menghampiri obes kalau dikirakan berat dengan tinggi saya. Okey, pertama sekali yang saya buat research. Research tu sangat penting supaya kita tidaklah buat benda yang boleh membahayakan kesihatan kita. Nak kurus tu satu hal lah, tapi kesihatan tetap kena jaga. Bila dah buat research dekat Google ke, dekat YouTube ke, saya jumpa banyak cara-cara untuk kurus. Tetapi kebanyakannya tidak mengikut selera Malaysia. Makan sandwich dengan avocado tu satu menu yang tidak menempati selera kita lah kan. Setelah saya buat research dan saya mula buat resolusi, iaitu menentukan target berapa banyak berat badan yang saya nak turunkan dalam jangka masa yang tertentu. Yang ketiga kita perlu buat ialah tindakan. Okay? Tindakan yang pertama sekali kita buat ialah buat announcement. Kita bagi tahu isteri kita ataupun suami kita, kita bagi tahu rakan sekerja kita, ahli keluarga yang lain, supaya mereka tahu yang kita sekarang dalam proses nak menurunkan berat badan dan kita perlukan support daripada dia orang. Okey. Jadi lagi satu, mereka tak kecil hati kalau kita makan sikit. Kadang-kadang bila contohnya isteri masak, lepas tu kita makan sikit, jadi dia nanti akan terasa kan. Jadi kalau kita dah bagi tahu awal, dia boleh support kita ataupun dia boleh follow kita sekali. So tindakan seterusnya ialah buat adjustment pada gaya hidup kita. Sebagai contoh, kalau makanan kita perlu ubah dan kita perlu buat listing ataupun senarai apa yang kita boleh beli dan apa yang kita tak boleh beli. Kita nak beli barang-barang dapur, kita kena pastikan kita tak beli benda yang kita tak boleh makan. Okey. Kemudian kita juga perlu tukar gaya hidup kita dengan menetapkan sedikit masa dalam satu hari untuk bersenam. Sebab senaman memang memberi kesan kepada proses penurunan berat badan. Tindakan seterusnya ialah buat semua apa yang telah kita rancangkan tadi. Pertama sekali, apa yang saya buat ialah saya kurangkan jumlah nasi. Kalau sebelum ni saya makan nasi bertambah, maksudnya makan nasi sepinggan tak cukup, yang untuk 2 minggu pertama saya makan tak tambah. Okay, lauk lain saya makan macam biasa. Okay, itu untuk 2 minggu pertama. Apabila dah masuk minggu ketiga, saya mula tukar lauk. Maksud tukar lauk dekat sini, saya masih lagi makan ayam, makan telur, makan ikan. Apa yang saya tukar ialah cara masak. Contohnya ayam goreng. Ayam goreng saya tak makan, saya makan ayam bakar. Okay, and then telur goreng saya tak makan, saya makan telur rebus. Ikan goreng saya tak makan, saya makan ikan bakar, ikan steam ataupun mungkin ikan rebus contohnya. Itu bila dah masuk minggu ketiga lah. Bila masuk bulan kedua, iaitu minggu yang kelima, saya mula kurangkan jumlah nasi. Daripada sepinggan, separuh saja saya makan. Yang lauk lain tadi macam biasa. Bila dah masuk bulan kedua, kita dah makin rasa selesa dengan jumlah yang sikit. Pada masa yang sama, dalam tempoh saya mengurangkan jumlah makanan tadi, saya bersenam. Mula-mula sekali saya main badminton. Okay. Kemudian saya mula swimming, berenang.
Di samping mengurangkan jumlah makanan, saya juga menambah kekerapan saya makan. Maksudnya, kalau dulu saya makan 3 kali sehari, pagi, tengah hari dan malam, sekarang saya makan lebih daripada tu. Sekurang-kurangnya 6 kali sehari. Supaya badan saya tidak akan rasa lapar. Apabila saya tidak rasa lapar, saya tidak akan mengalami masalah untuk makan sikit. Pada masa yang sama juga, saya ambil hanya air masak. Boleh dikatakan 1 liter hingga ke 2 liter satu hari air masak saya ambil, dan saya tak minum langsung air manis. Sebab gula sebenarnya sudah ada dalam makanan. Dalam nasi ada gula, dalam lauk lain semua ada gula. So kita tak perlukan lagi gula tambahan. Bagaimana saya tambah kekerapan makan tadi? Sebagai contoh, selepas makan pagi, nak sampai ke waktu tengah hari, tengah-tengah tu mesti ada rasa lapar. Sebab pagi kita dah makan sikit. Jadi saya tambah dengan snacking. Snacking kat sini ialah kacang-kacang, kurma, buah-buah ataupun oats. So, apabila saya rasa lapar di tengah antara makan pagi dan makan tengah hari, saya akan snacking. Okay? So, itu membuatkan apabila sampai waktu makan tengah hari, saya tak rasa sangat lapar. Saya hanya rasa lapar. Okay? So, saya boleh makan nasi tengah hari itu sikit. Sama juga antara tengah hari ke waktu makan malam, kita letak snacking. Okay? Snacking ni tak perlu banyak. Contoh kalau kacang dalam segenggam, kalau buah macam apple sebiji, kalau mangga yang besar tu mungkin separuh, ataupun kita boleh makan benda-benda lain yang ada banyak serat lah. Lagi satu, pengambilan air tadi, 1 hingga 2 liter tu bukan sekaligus. 1 hingga 2 liter tu dipecahkan pada banyak kali. Maksudnya contoh, antara waktu makan pagi dengan waktu snacking, kita boleh letak air di tengah-tengah. Okay, supaya kita tak teruja untuk snacking dengan banyak. And then antara snacking pagi dengan waktu makan tengah hari pun kita celahkan dengan air supaya kita tak teruja untuk makan tengah hari dengan banyak. So macam itulah yang saya buat hinggalah saya dapat amount lebih kurang 2 liter satu hari air masak. Saya tak minum langsung air manis. Jadi kenapa kita kena makan kerap? Sebenarnya badan kita sangatlah protektif, ataupun boleh dikatakan sangatlah bijak. Apabila kita lapar, badan kita akan jadi risau. Kemungkinan besar dia tidak akan membakar kalori yang ada dalam badan kita. Dia akan simpan. Kalau disimpan dalam bentuk asal, okey lagi. Ni dia simpan dalam bentuk lemak. Jadi, apa yang kita perlu buat ialah jangan membiarkan badan kita lapar. Supaya dia tahu yang apa yang kita dah makan pagi tadi boleh dibakar untuk dijadikan tenaga. Itu adalah proses yang saya buat. Pertama sekali saya buat kajian atas diri saya, cari punca kenapa saya boleh jadi, kenapa badan saya boleh naik, dan kemudian saya buat resolusi, saya buat target berapa berat badan yang saya perlu turunkan dalam satu jangka masa yang tertentu, dan saya buat action. Action tu terdiri daripada announcement. Saya kena buat hebahan pada semua orang yang saya dalam proses nak turunkan berat badan, dan kemudian saya perlu ubah gaya hidup saya. Antaranya ialah makan dan juga sediakan satu waktu yang khusus untuk bersenam. Kemudian yang action yang ketiga ialah buat. Okay. Saya juga ambil air sekurang-kurangnya 2 liter satu hari. Yang seterusnya ialah kenapa kita perlu makan dengan kerap dan bukan dengan banyak. Sebab badan kita bijak.
dalam menentukan bila dan berapa banyak kalori yang dia harus bakar untuk dijadikan tenaga dan berapa banyak yang dia harus simpan untuk kegunaan masa depan. Kita perlu bagi tahu pada badan kita yang kita akan sentiasa bekalkan kalori pada dia untuk dijadikan tenaga dan jangan simpan sebagai lemak. Itu adalah antara benda yang saya buat dalam proses saya nak turunkan berat badan saya. Untuk permulaan, pada siapa yang nak turunkan berat badan, carilah punca sebenar kenapa badan kita naik. Dan selepas tu tentukan target dan jangan letak target yang sangat tinggi supaya kita tidak kecewa apabila kita tak dapat capai target tu dalam masa yang tertentu. Dan saya harap anda tidaklah malu untuk umumkan resolusi anda untuk turunkan berat badan. Bagi tahu pada semua orang. Mana tahu dia sebenarnya nak turun juga tapi tak ada member. So dia akan follow kita. Supaya kita sentiasa bermotivasi bukan sahaja disebabkan oleh berlakunya penurunan berat badan kita, tetapi motivasi yang datang daripada member-member kita yang turut serta dalam proses ini. Okey, saya berhenti setakat ni dulu. Kalau perlu tahu, subscribe dan share dengan kawan-kawan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.